Salam sejahtera, saya Jocelyn Cipanus, nomor metrik L20420024238, ingin membentangkan satu isu tingkah laku yang semakin meruncing di sekolah, yaitu bully dalam kalangan pelajar. Pada masa kini, masalah bully bukan sahaja berlaku secara fisikal, malah turut berlaku secara lisan dan cyber. Ia memberi kesan mendalam terhadap mangsa dan menjejaskan keseluruhan suasana pembelajaran. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Astro Awani pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaporkan peningkatan yang mendadak kes bully di sekolah, yaitu daripada 326 kes pada tahun 2021 kepada 4.994 kes sehingga Oktober 2023. Peningkatan ini lebih daripada 15 kali ganda dan amat membimbangkan. Ia bukan sahaja menjejaskan emosi dan psikologi mangsa, malah turut mencemarkan imej sekolah sebagai institusi pendidikan. Antara jenis-jenis bully yang berlaku termasuk bully fisikal, yaitu menolak, menumbuk atau mencederakan mangsa. Yang kedua, bully lisan seperti mengata, menggugut atau memalukan rakan. Yang ketiga ialah bully sosial, yaitu memulaukan, menyebarkan kabar angin. Dan yang keempat ialah bully cyber, yaitu menghina atau mengunggut mangsa melalui media sosial. Menurut artikel tersebut juga, sekolah kini kehilangan kawalan dan kuasa terhadap pelajar. Antara faktor ialah guru bimbang mengambil tindakan tegas kerana takut dilaporkan atau disebutkan kesalahan. Dan ibu bapa juga pun terlalu melindungi anak mereka walaupun mereka bersalah. Situasi ini boleh dijelaskan oleh teori behaviorism yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner, iaitu seorang ahli psikologi terkenal. Teori ini menyatakan bahawa tingkah laku manusia boleh dibentuk melalui rangsangan luaran seperti ganjaran dan hukuman. Maksudnya, tingkah laku yang diberikan ganjaran cenderung untuk diulang, manakala tingkah laku yang dikenakan hukuman cenderung untuk dihentikan ataupun berkurangan. Sebagai contoh, jika seorang pelajar membuli rakan mereka di dalam kelas dan tiada diambil sebarang tindakan, maka pelajar tersebut akan menganggap perbuatannya adalah tidak bersalah dan akan mengulanginya. Sebaliknya, jika dikenakan tindakan tegas seperti hukuman kepada pelajar tersebut, maka ia akan sedar bahawa perbuatan itu tidak dapat diterima dan akan berhenti melakukannya. Prinsip utama teori ini ialah membentuk disiplin yang positif melalui pengukuhan ganjaran dan hukuman negatif. Maka pihak sekolah perlu mengambil tindakan tegas dalam mengetatkan peraturan sekolah agar pelajar memahami sempadan tingkah laku yang boleh mereka lakukan. Seterusnya, isu bully juga boleh dikaitkan dengan teori sosial kognitif yang diperkenalkan oleh Albert Madura. Teori ini menekankan bahawa manusia belajar melalui pemerhatian terhadap tingkah laku lain, peniruan dan interaksi dengan persekitaran. Dalam konteks ini, pelajar boleh melihat rakan mereka membuli tetapi tidak dikenakan sebarang tindakan dan mungkin akan menurut tingkah laku tersebut kerana mereka percaya bahawa ia adalah sesuatu yang normal atau boleh diterima di sekolah. Menurut Madura juga, proses pembelajaran sosial berlaku melalui beberapa langkah, yaitu pemerhatian terhadap model sebagai contoh, rakan sebaya atau pelajar senior, peniruan tingkah laku, penilaian terhadap akibat yang diterima model tersebut, dan akhirnya pengukuhan atau pengubahsuaian tingkah laku sendiri. Sebagai contoh, jika seorang pelajar melihat rakan sebayanya dibuli dan guru hanya berdiam diri, maka pelajar tersebut akan mengasimilasikan situasi tersebut sebagai normal. Namun, jika tindakan tegas diambil oleh pihak sekolah, maka pelajar akan mula mengakomodasikan atau menyesuaikan pemikiran mereka dengan realiti bahawa bully adalah satu perbuatan yang salah yang boleh membawa akibat. Seterusnya, cadangan penyelesaian berdasarkan teori. Bagi menangani isu ini, gabungan teori behaviorism dan juga sosial kognitif adalah sesuatu
yang sangat sesuai. Pertama, melalui pendekatan behaviorism, pelajar yang membuli perlu dikenakan tindakan tegas seperti sesi konseling yang wajib, kerja amal atau penggantungan sekolah bergantung kepada tahap kesalahan. Pada masa yang sama, pelajar yang menunjukkan tingkah laku positif boleh diberikan ganjaran seperti pujian, sijil ataupun penghargaan untuk mengukuhkan tingkah laku yang baik di sekolah bagi menjadi contoh kepada rekan-rekan mereka. Yang kedua pula, melalui teori sosial kognitif, guru, staf, dan pelajar senior perlu menjadi role model dalam menunjukkan empati, menghormati rakan, dan menolak keganasan. Seterusnya, program mentor mengerti juga boleh dijalankan agar pelajar baru dapat dibimbing oleh pelajar senior yang berdisiplin. Yang ketiga ialah sesi konseling secara berkumpulan dan pendidikan nilai juga boleh dijalankan untuk memupuk budaya saling menghormati. Selain itu, peranan ibu bapa jugalah amat penting yang perlu melibatkan secara aktif dalam proses ini supaya nilai-nilai murni turut diterapkan di rumah. Sebagai kesimpulan, isu bully dalam kalangan pelajar memerlukan tindakan yang menyeluruh dan serius daripada pihak. Dengan menggunakan pendekatan teori behaviorism dan teori sosial kognitif, pihak sekolah dan ibu bapa boleh membentuk tingkah laku pelajar yang lebih positif melalui sistem ganjaran, hukuman, dan pembelajaran sosial. Sekolah bukan saja tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk moral dan identiti pelajar. Oleh itu, marilah kita sama-sama membantras budaya bully dan mencipta persekitaran sekolah yang aman, hormat menghormati, dan selamat untuk semua. Oleh itu, sekian dan terima kasih.